fi Rajabin. Ya Allah, berkatlah aku di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan minta Tuhan panjangkan umur kita terus kepada bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian, pada malam ni mula start daripada malam yang pertama yang telah kita duk letih banyak hari. Tujuan yang paling besarnya nak mengadakan satu perayaan yang paling besar, yang mana tahun-tahunnya di sini tak pernah lagi buat besar macam ni. InsyaAllah majlis kita ni mula start daripada malam ni, malam esok dan terus lagi, tidak ada apa yang dijadikan halangan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala curahkan rahmat benar-benar yang baik kepada kita. Oleh yang demikian, saya mari daripada jauh lagi ni, daripada Naro, belum daripada nak panjang lebar ucapan pada malam ni. Jadi terkenalkan diri dulu. Saya ni asal Zulkifli bin Haji Abdullah, umur asal di Nak Kuing. Ngaji di Pondok Benar Ramuh sekali dengan Babo Sang kita ni. Pondok Babo Mang Benar Ramuh lebih kurang 10 tahun. Maka 5 tahun yang telah lepas hamba tubik daripada situ, hamba pergi duduk di Pondok Pulau Kapah di Naratiwak Amanau. Tapi bukan je ngaji lah, dia ambil wakna tu. Tak ada nak ngaji. Lebih kurang 5 tahun lah ni pelajar ada. Laki-laki 70, perempuan pun ada 25 orang, dan juga orang-orang tua pun ada, lebih kurang 1 lebih. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian, pertama sekali kita mesti banyak-banyak bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang paling besar yang Tuhan bagi kepada kita, iaitu 2 nikmat, 2 perkara yang paling besar, iman dan juga Islam. Kita ni orang beriman dan kita orang Islam, tetapi Islam kita mari daripada keturunan. Ayah kita Islam, ibu kita Islam, kita pun turut jadi Islam. Tetapi kita tahu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu dapat Islam terkadang mari daripada ayah itu kafir. Ayah dia tu bukan Islam, tetapi anak Islam. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni dapat bermelukkan agama Islam mengikut dalam sejarahnya orang yang ketiga. Tak kala Nabi terimakan wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq daripada Gua Hira, Nabi turun mari bertemu dengan Siti Khadijah, isteri yang dikasih. Isteri Nabi Khadijah memelukkan agama Islam. Natu Nabi Sayyidina Ali memeluk agama Islam, dan Bilal bin Rabah turut Nabi masuk agama Islam. Tetapi Islam yang ada di Bilal saat ni sangat-sangat diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai ujian. Sayyidina Bilal bila dia masuk Islam, dia kena pegang, kena letak di tepadan yang paling luas. Maka Bilal tu saat ni kena katak kepada pengulu dia, kerana dia jadi hamba. Tak kala kena katak tak padai lagi tempat padai pasir yang panas, ambil anak batu yang besar letak di perut Bilal. Suruh Bilal kembali kepada agama yang dulu, iaitulah agama Yahudi dengan semuhkan berala jahiliyah. Tetapi kita tahu apa yang tubik daripada mulut Bilal, tekah batu duduk atas perut. Bilal tak sebut tolonglah aku, padai dah, sakit dah. Bilal tak biasa kata lagu tu. Tapi yang Bilal kata, ahadun ahad, ahadun ahad. Maknanya satunya Allah Ta'ala, satu Allah Ta'ala. Bila tak sebut yang lain, Allah Ta'ala yang satu, Allah Ta'ala yang satu. Kerana iman dan Islam yang ada dalam Bilal saat ni
Sayyidina Bilal sangat-sangat sayang jiwa dia bila masuk agama Islam. Dia tak jong kembali kepada semua berhala di Kaabah tu, tak jong. Kerana Islam yang ada dalam jiwa dia. Ini nak ayat kata bahawasanya Bilal bin Rabah, bila Islam dan iman ada dalam jiwa dia, dia sayang Islam yang ada dalam jiwa. Kita begitulah. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat iman dan Islam kepada kita, mesti kita kena jaga. Kerana ramai pemuda-pemuda kita, ramai anak-anak cucu kita terkadang tak sayang Islam yang ada dalam jiwa. 2 hari yang telah lepas, jauh lagi tambah naik kereta api pergi Hak Jai mai Songkerang. Jadi nak menyerupakan diri dia kepada agama yang lain. Nabi sebut dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi kata sesiapa yang menyerupakan diri dia seperti kaum tu, dia buat dia ni serupa dengan satu puak, satu kaum, maka dialah akan bersama dengan kaum tu di negeri akhirat nanti. Dia pergi mai Songkran, orang yang mai Songkran akhirat esok duduk mana, maka orang tu duduk sekali dengan mereka. Kalau dia mati belum lagi bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Kita mesti kena sayang. Kerana 2 nikmat ni, kalaulah manusia walaupun hidup di atas dunia tidak ada harta banyak, kebun tak ada, makan koli orang. Nah, hari-hari makan nasi dengan biasa, kenderaan tak ada hebat, rumah buruk-buruk. Tetapi dia ada Islam, tetapi dia ada iman. Bila dia mati dengan 2 perkara ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan ambil dia saat ni yang susah dalam dunia, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya kalau orang itu kaya, pangkat tinggi, harta banyak, kebun begitu banyak, tetapi Islam dan iman tidak ada dalam jiwa sebelum daripada mati, maka belum tentu dia syurga ataupun neraka Allah Ta'ala. Nak ayat katanya nikmat 2 perkara ni adalah nikmat yang paling besar yang mesti kita kena sayang. Nak buat apa saja, we fikir kata kita adalah Islam. Ni seperti yang kita buat ni adalah syiar Islam. Perkara-perkara yang kita nak buat ni, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka tolong menolong di atas buat kebaikan. Malam ni ada mengadakan majlis ceramah. Dengan sebab ada seorang yang penceramah, ada orang yang pendengar. Mari daripada siapa dia? Mari daripada kepala orang yang mesyuarat dan orang yang kerja. Sama ada orang duk buka tank kemah, sama ada orang duk buat weti, orang duk jaga api. Semua tu saat ni duduk di atas jalan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pakat tolong menolong di atas buat kebaikan. Maka innal abrara lafi na'im. Orang yang banyak buat kebaikan, Allah Ta'ala berjanji syurga yang naim di negeri akhirat nanti. Balasan yang Allah Ta'ala sediakan. Jangan kita berasa letih, ku tak say dah. Hari ni ku letih, esok malas dah, malas tubik dah. Jangan. Kena lawan sampai su. Kerana ingat bahawasanya hak kita duk letih, duk lelah, tidur sikit, duk gaduh dengan weti gapo ni, ini duk di atas jalan ta'awanu, tolong menolong di atas buat kebaikan. Pada malam ni berapa orang yang dapat hidayah, yang dapat ilmu, maka dengan asbab daripada kita, Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita. Oleh yang demikian, pada malam ni amat nak kecek berkenaan dengan masalah cinta kita kepada Nabi SAW. Kerana hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesiapa yang kita mesti cinta, rindu, kasih yang paling sejati lain daripada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah Ta'ala sangat kasih makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia di atas dunia, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Habib Ali Jifri daripada Yaman mengatakan, kalaulah kita tok masalahnya cut
dengan bahawanya kita adalah nak cinta kasih ingat kepada Nabi, maka terhenti kepada 3 perkara. Kalau tak ada 3 perkara ni, dakwa mulut saja kata kita kasih kepada Nabi, tapi hakikat dalam hati kita tidak kasih kepada Nabi. Apakah 3 perkara? Yang pertamanya, iaitulah kita kena kenal Nabi. Di hari ini kita kenal Nabi, Nabi nama Muhammad. Nama Nabi yang kedua di atas langit kita tak kenal dah. Nama Ahmad. Atas dunia digelar Muhammad. Di langit malaikat duk panggil Ahmad. Ahmad Muhammad makna rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Allah Ta'ala utus dia ke atas dunia adalah rahmat sekalian alam. Kita kena banyak kenal Nabi, banyak dengarkan sirah kisah Nabi. Di hari ini kita kenal Nabi beranak di Mekah, mati di Madinah. Ayah nama Abdullah, ibu Aminah. Sekadar tu yang kita kenal. Tapi masa Nabi duduk di Mekah, berlaku gapo dengan Nabi? Masa Nabi duduk di Madinah, apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Satu ketika Nabi nak berlaku peperangan Khandaq. Khandaq ni dia duduk dekat dengan Bukit Uhud. Kalau orang pergi biasa pergi ke Mekah, pergi kepada Madinah, dia akan tengoklah di Bukit Uhud besar. Maka di tepi belah dek sana tu, masa dulu berlaku perang Khandaq. Apa Khandaq? Mana gali parit. Keliling gali parit. Kafir Quraisy daripada Mekah nak serai mari kepada Nabi, maka gali parit. Nak masuk tak boleh. Parit yang gali tu saat ni, agak kata kuda nak lompat tak tapah. Lompat kuda jatuh dalam lubang parit. Kita tahu masa Nabi duk gali parit, lebih kurang sahabat 900 lebih orang. Gali parit. Abdullah bin Jabir seorang sahabat, bila dia gali dia temu batu besar. Dia katok batu besar tak pecah. Katok berapa kali tak pecah, dia panggil, "Ya Rasulullah." Nabi mari. Nabi ni gali parit sekali dengan sahabat. Tak ada pemimpin yang paling mulia tak kala dia suruh sahabat, dia sendiri turun padang. Ni kalau kita kasih kepada Nabi, kena tiru perangai Nabi. Turun dalam medan sendiri. Nabi mari tengok batu yang sangat besar, maka Nabi ikat baju di perut ni. Takut baju tu jadi cemar. Maka Nabi ambil alat untuk nak katok. Kalau kita gak tukur ke cok ke lapis tu lah. Bila Nabi akik tangan tu, masa akik tangan, baju Nabi yang diikat tu jadi sisi naik, terakak naik. Abdullah bin Jabir tengok di perut Nabi ada batu kepek-kepek, 2 utir batu duk letak di perut, ikat dengan tali. Abdullah tengok kejut. Nabi katok batu pecah, katok pula pecah, hancur habis. Abdullah tanya, "Ya Rasulullah, batu gapo duduk di perut ni?" Nabi kata, "Batu teh daripada lapar. Lano, aku tak temu dengan makan ni 3 hari berturut-turut dah." Nabi kata dia tak makan 3 hari berturut-turut. 3 hari tak temu ngawah tamar roti. Tetapi masa sahabat gali parit, Nabi turun medan sendiri. Ni kita di hari ni jangan duduk dakwa, "Aku tak makan yang tadi dah, pada dah, aku tak awak dah." Nabi 3 hari berturut-turut tak makan. Tapi bila gali parit, Nabi turun gali sendiri. Abdullah bin Jabir bila tahu kata Nabi tu tak makan, ungar derah-derah pergi cari isteri dia. "Wahai isteri, ada ke tak makan ni?" Isteri kata, "Ada roti 3 utir. Hak abang suti, hak amo, patu hak anak." Rasulullah tak makan 3 hari berturut-turut. Roti 3 utir ni aku nak beri kepada Nabi. Rasulullah, boleh be? Suruh anak dia sembelih kambing seekor, sia-sia suruh gula. Isteri dia gula. Abdullah bin Jabir ungar derah-derah pergi daripada Khandaq, wayak kepada Nabi, "Ya Rasulullah, setelah lagi lepas maya Zuhur, amo jemput Rasulullah pergi rumah amo untuk makan roti, amo cedek makan ni."
Cedek makan ni. Jadi Nabi royak Abdullah bin Jabir royak kepada Nabi sore. Kerana roti 3 otel sikit. Tapi sahabat 900 lebih orang. Ulama kata 1000 lah kecek mudah. 1000 orang pada masa tu. Bila Abdullah bin Jabir royak kepada Nabi suruh gimah dia, maka Nabi semaya zuhur sudah. Nabi paling belakang. Wahai sahabat, Nabi royak istihar ramah-ramah. Wahai sahabat, lepas pada ni kita pakat pergi rumah Jabir. Kerana Abdullah bin Jabir ni dia cedek roti nak jamu kita. Kita tahu Jabir masa tu bahasa ke mana? Pucak. Oh padai roti 3 otel orang 1000 orang nak padai kan? Siap dah lah. Ungar derah-derah. Kita temu dengan isteri dia. Wahai isteri, siap dah lah. Gapo apa? Dah Rasulullahnya pada habis orang suti masjid. Mana 1000 orang nak main makan roti, kita 3 otel. Gini dia kata kan? Abang, jangan takut. Rasulullah orang yang Tuhan kasih, Tuhan sayang, Tuhan akan jaga dia. Kalau kena bini kita, mencari diri, ada gamuk. Orang tiada sudahnya pada suti sejak. Tapi ni nak ayat kata orang tino kalau faham agama Allah. Siapa kejabil saat ni? Bawa orang tino dia royak lagu tu pakai klik semangat lalu. Temu dengan sama sahabat pakak berdarah mari rumah dia. Nabi tanya mana roti? Waktu bik roti. Mana gula? Dia waktu bik gula dalam puyuk. Mai, Nabi kata aku nak bagi sendiri. Nabi cobek roti cicah gula wi kepada Jabir. Gih. Makan awi kepada sahabat pergi makan. Nabi cobek roti bagi. Semua sahabat 1000 orang boleh makan belakang. Semua boleh makan belakang. Siapa Nabi panggil Jabir? Mari. Ni roti hokmu ni. Tu gula dalam puyuk. Dia tengok roti tak berdegih. Roti tak habis duk jadi 3 otel situ. Gula-gula pun tak luak lagi. Dalam kisah sebut Abdullah bin Jabir kisah dengan Nabi duduk sela beraga lutut. Ya Rasulullah, kalau aku di hari ni tak percaya lagi kamu Rasulullah, maka aku bukan dia manusia. Maknanya aku percaya sungguh lah kata kamu Rasulullah yang sejati. Ini sifat Nabi. Satu lagi, Nabi SAW dengan seorang laki-laki Yahudi yang mata buta. Masa Nabi duduk di kota Madinah, kita tahu seorang Yahudi mata buta ni sangat benci kepada Nabi. Kalau kecek temu dengan orang yang tak kecek hal lain, kecek cara Nabi. Muhammad mengaruh. Muhammad orang sihir, Muhammad orang ngenak agama. Dia tak kenal Nabi. Tapi orang dia isi dalam kepala dia suruh benci kepada Nabi. Dia mata buta. Tiba-tiba setiap pagi orang mata buta saat ni duk makan roti hari-hari. Bila Nabi wafat, Nabi mati, roti hak dia duk makan tak ada. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan Siti Aisyah, anak dia isteri Nabi. Aisyah, lagu mana Aisyah ni? Aku nak tanya sikit. Perkara yang Rasulullah buat, hak ayah tak biasa buat lagi gapo? Gapo hak Rasulullah buat, hak ayah tak biasa buat? Siti Aisyah jawab katanya, ayah, ada satu perkara yang ayah tak pernah buat, iaitulah pagi-pagi Rasulullah ambil roti pergi suap kepada orang Yahudi yang mata buta. Abu Bakar pergi cari lalu dah. Ambil roti pergi cari Yahudi mata buta. Bawa sipai masuk dalam cobek roti suap. Buh dalam mulut orang Yahudi yang mata buta saat ni. Yahudi saat ni kehek tu bik. Abu Bakar tanya kan? Apa boleh kehek? Dia jawab katanya, duk mana orang yang duk suap roti diku hari-hari duk mana? Abu Bakar kata, ni yalah dah. Bukan dia kata ni. Kerana boleh kata bukan? Orang yang suap roti diku hari-hari, belum yang nak suap roti. Dia cobek roti, dia perenyek wi hacur, dia cicah susu, baru dia suap dalam mulut aku. Mu ni bukan ni. Barulah Abu Bakar mengaku kata, aku Abu Bakar.
Orang saat ni tak ada dah. Yahudi tanya, siapa dia orang saat ni? Dia adalah telah tak ada dah. Duk mana dia? Dia mati dah. Siapa dia? Yahudi tanya, pio dia saat ni. Abu Bakar kata, dia adalah Muhammad Rasulullah. Bila royak kata Muhammad Rasulullah, Yahudi yang mata buta mengalir air mata, bertiup. Sebab orang hak dia benci, orang hak dia duk kata hudup, kena kepada orang hak duk suap roti dia hari-hari. Orang hak duk suap roti dia hari ini, orang hak dia benci. Tiba-tiba hari ni orang tu mati dah, dia tak boleh makan roti. Lalu itulah Yahudi yang mata buta saat ni mengucap 2 kalimah syahadah, masuk agama Islam. Ni kita nak tahu kata sifat Nabi dengan orang Yahudi, Nabi dengan budak sangat-sangat tertegur. Maka kita mesti banyakkan dengar kisah-kisah Nabi. Kita duk dengar kisah Nabi boleh makluk saja. Boleh makluk lah duk dengar orang baca berzanyi, tu pun kalau faham. Nah, balik orang baca berzanyi, kalau baca hak bahasa Arab dah pun, nak ngiling kepala pun, kadang-kadang kalau tak faham. Nah, naknya kepada kita faham apa yang duk sebut kepada sifat-sifat Nabi. Tujuan kita nak ada dalam hati kita kasih kepada Nabi, kita kena banyak dengar kisah-kisah Nabi. Yang paling sedih kita tahu, masa Nabi duduk di kota Mekah, umur Nabi 40, terima wahyu Al-Quran turun yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak kala tu, bila Nabi terima wahyu, Nabi dakwah. Nabi dakwah, kerja Nabi untuk orang memeluk agama Islam. Bila orang daripada duk semua berhala, tukar mari semua kepada Allah, percaya kepada Allah yang satu, khurama kafir Quraisy yang telah diketuakan oleh Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Sufyan, Khalid bin Walid dan sebagainya. Mereka nak tengok tak boleh nampak orang pakat masuk Islam, mereka pergi blok Nabi. Tak sewi Nabi tubik. Duk mana? Kalau duk Mekah, lek sana kepada Bukit Jabal Gubis. Orang biasa pergi Mekah tahulah. Bukit Jabal Gubis lah ni tempat rumah raja. Lepas pada tu ada di celah tu, dia panggil tempat Nabi kena blok. Apa kena blok? Tak boleh nak pergi mana. Ketika umur Nabi 48, 47, 48, 49. Duk umur setakat tu. 3 tahun Nabi tak boleh tubik luar kawasan, tak boleh nego, kena duduk dengan sahabat, makanan pun tak ada. Buat perjanjian dengan Abu Jahal. Masya Allah, Islam tak boleh tubik. Masa tu Abu Talib, pak dara Nabi, hak kasih kepada Nabi, tengah duduk sakit, nak tolong Nabi tak boleh. Maka bila Nabi lepas daripada tu, umur Nabi lebih ke 50, duduk kawasan 50, maka Abu Talib meninggal dunia pada bulan Rajab. Nabi mengalir air mata, Abu Talib meninggal dunia. Sebab Abu Talib orang baik dengan Nabi, tapi saya tak mengucap 2 kalimah syahadah, mati dengan kufur. Nabi mengalir air mata, tekah Abu Talib mati. Allah Ta'ala turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tak akan boleh beri hidayah kepada orang yang mu kasih. Abu Talib, pak dara mu kasih, mu tak boleh capak hidayah kepada dia, sekadar tunjuk jalan je. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendak. Baru Nabi segar. Sampai bulan Ramadan, Siti Khadijah mati pula dah. Bulan Rajab Abu Talib mati, bulan Ramadan Siti Khadijah meninggal dunia. Tahun itulah gelar dalam kisahnya tahun kesedihan Nabi. Tahun hak Nabi paling sedih sekali. Kerana pak dara mati, isteri hak kasih pun mati. Nabi ada satu tempat yang Nabi nak pergi pertolongannya di negeri Taif. Berjalan kaki sore diri pergi negeri Taif. Duk Mekah pergi Taif jauh. Lalu ni kena naik bah. Tapi Nabi berjalan kaki, kita gamar masa tu padai pasir. Pohon kayu tak ada sepohon.
Nabi berjalan kaki, harap orang Taif nak beriman dengan Nabi. Tetapi ujian Nabi yang paling besar, Abu Jahal ni yang hantar orang dia diroyak kepada orang Taif, kalau Muhammad mari sini, jangan siapa dia sambut pakak pekong Muhammad. Bo Nabi sapa di kota Taif, orang tua-tua pakak lari. Ingat ada orang muda-muda, budak-budak mari temu dengan Nabi, bukan saling dengan Nabi, ambil anak batu pekong Nabi. Pekong kena pala sehingga Nabi berdarah yang berjeruk, ambil di pala ni suk sampai kaki. Nabi lari daripada kota Taif, duduk di kaki bukit. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa Nabi beza dengan doa Nabi lain. Nabi Nuh, orang tak turut dia, berdoa minta tergelar daripada air besar. Nabi Lut minta balikkan bumi. Nabi Ibrahim minta matikan umat. Tapi Nabi kita berdoa, ya Allah, kerana aku ni kurang amalan ko, kerana aku salah banyak ko, boleh orang tak beriman dengan aku. Nabi balik marah kepada diri dia. Berasa kata dia ni salah sebab orang tak beriman kepada Nabi. Masa itulah Jibril alaihi salam turun daripada langit duduk depan Nabi. Ya Rasulullah, royaklah. Hari ni aku nak tolongmu ya Rasulullah. Aku nak ambil dua bukit. Taif duduk tengah. Tepi Taif ada bukit yang besar dan tepi lagi ada bukit. Malaikat minta nak ambil dua bukit saat ni, nak pergi hatuk buat Taif mati habis. Nabi kata, jangan malaikat. Aku harap orang dalam Taif ada orang nak beriman dengan aku. Malaikat lari. Nabi berjalan-jalan duduk di tepi pohon, di kebun buah zabit. Ada orang duduk utik buah zabit. Ambil buah zabit setakat wi kepada Nabi. Nampak orang sepengah lari ke orang ni. Susahnya Nabi pada masa tu. Bila wi kepada Nabi, Nabi ambil koyok apa ni, cobek sikit sutik. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang duk jaga kebun saat ni dengar baca bismillah, maka pergi tanya, mari di mana? Bila tanya Nabi cerita hal-hal dia, akhir orang saat ni beriman turut Nabi. Tuai kebun beriman masuk Nabi. Ramai orang Taif hak ngikut kepada Nabi. Itulah yang dikatakan tahun kesedihan Nabi SAW. Oleh itu, supaya hadir dalam hati kita, kita ni umat Nabi. Kita tak boleh tinggal kasih kepada Nabi, iaitulah kena banyak dengarkan kisah-kisah Nabi. Yang kedua, untuk kita hadir dalam hati kita kasih rindu kepada Nabi, iaitu kita kena beramal akan perkara yang Nabi buat. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikut sunnah aku, Nabi kata, maka dia adalah kekasih aku. Sunnah Nabi ni banyak. Masa kita nak makan sunnah Nabi, Nabi suruh kita makan perkara hak duduk depan kita. Setengah kita silap faham. Orang hakik idai duduk 5 orang. Hak duduk depan kita gapo? Wudu. Pada hirup wudu. Belum pada wudu dak ke ada nasi jemput nasi dululah. Kena orang depan ada sup tak apalah. Kita hak wudu ni tak apa lagi sama lada. Siap. Kena hirup sama lada dulu. Jauh. Nasi duduk depan pada sama lada lagi. Jemput nasi dulu. Sunnah Nabi cara makan 3 putus jari. Jari tengah, jari mani, lepas tu jari keliking. Lepas tu pergi jepuk, hak telunjuk jangan kira. Jangan guna. Tolong dengan ibu ni. Kita jepuk macam tu. Nah, tak sedap kita duk biasa makan gitu. 5 potong ni. Tak apa, kita ambil mula-mula nak jepuk nasi, ambil hak sunnah Nabi dulu. Lepas pada tu teh hak 5 tu, muka tak nak lagu tu. Nampak tak? Ni cara jepuk. Kerana apa? Bila kita jepuk ni yang sikit. Bila sikit masuk dalam perut kita tu, perut kita ya dia kontrol dia di antaranya. Ni sunnah Nabi. Tapi bila kita nak makan, kita ingat, Nabi makan macam ni. Nabi tidur lah ke mana Nabi tidur? 2 cara saja.
Tak ada apa kita tidur ni. Nabi tidurnya menyangai. Nah, dada ni hadap kepada kiblat seperti mayat duduk dalam kubur. Lepas tu kau ambil tangan ni tak di pipi lek kanan ni. Menyangai. Kerana Nabi tidur macam ni? Kerana tidur lagu ni bila tengah malam galik dia gelecoh. Bila gelecoh tu lah nak bangun di tengah malam semaya waktu malam. Kita tak kita tidur ni. No. Kaki duduk atas pintu jendela lah. Itu kan. Asal kipas tu tak ada arah dah. Kadang-kadang pakai kain sarung. Menaya tak tahu di mana. Ni kita tidur. Satu lagi cara Nabi tidur. Ambil lengan ni, pipi tak di lengan. Ni cara Nabi juga. Dua ni Nabi tidur. Oleh itu kalau kita nak amal sunnah Nabi awal-awal kita nak tidur, buat lagu tu. Ingat awal Nabi tidur macam ni. Dapat pahala. Cicing Nabi pakai 2 putus jari. Jari keliking dengan jari manis. Lek kanan kau kiri 2. Dalam hadis sebut banyak pakai sebelah lek kanan. Sahabat tengok acak Nabi pakai lek kanan. Lek kiri pakai juga. Bila kita nak pakai cicing, kita pakai serah, kita ingat ni sunnah Nabi. Boleh pahala. Kalau pakai tak ingat kepada sunnah Nabi saja. Golek kita pakai kalau orang atas ni. Mata hak baru beli 50,000. Wah, pagi hari buh cicing serah tu kok. Pergi kedai kopi nak sah nasi, tangi dia gitu. Sudah. Nabi orang tengok. Lah. Hak mana pula jam ruk ni? Aduh. Tina apa tu? Kalau dia pakai telai hak 2 kok, tali tekuk hak 3 kok baru beli ni. Gi makan puluk, pakai dakwah dia nak nampak. Tapi bila berhenti maya zuhur, dia naik derah-derah sejuk. Dia naik setengah, dia buat dakwah dia, dia buat kebah. Hai, nak biar orang tanya. Hak mana pula dah ni? Dah aduh. Nabi kata, 3 kok pula ni. Abang aku lagu ni lah. Jual sekerak kali, 3 kok. Hak tu saja. Mah ni kita duk puasa sedap. Kalau tengok amalan Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah. Nabi naik Isra' dan Mi'raj. Mi'raj Nabi, tangan hak Nabi jijak, buat dengan mah. Nabi jijak je mah. Kalau tengok Nabi Ibrahim, masa Nabi Ibrahim atas langit duk gagal. Dia gagal, malaikat dia gagal. Hei, mu kenal tak Ibrahim? Pia, Khalilullah, kekasih Tuhan. Kekasih lagu mana? Turun daripada langit nak tengok amalan Nabi Ibrahim. Bila tengok amalan Nabi Ibrahim, duk pera kambing. Banyaknya kambing Nabi Ibrahim. Banyak tak banyak, anjing untuk cara kambing ni 200 ekor. Dia mau kata, kerana Nabi pera anjing. Apa ke dia? Mazhab kita Syafi'i makruh. Mazhab Malik, Imam Malik, Maliki harus pera anjing. Ni cuba boleh cerita ni. Imam kata bila pera seekor seorang. Buat jaga kapung. Mau nak pergi semaya tamak tepi sejik. Hak dia ni. Tu hati imam. Kerana apa boleh kata harus? Kerana ada seekor anjing yang boleh masuk syurga. Anjing hak turut Ashabul Kahfi 7 orang duduk dalam gua, anjing seekor duduk kali juga. 309 tahun fak dia duduk dalam gua, perasaan fak dia supaya malam meh. Masya Allah, Tuhan jadi masa dulu pelat-pelat. Maka anjing tu yang bernama Kitmir. Yang mau kata kalau nampak anjing duduk salak nak hamak kita, royak, Kitmir kira salah. Ya berhenti. Atau kita baca doa. Ni nak ajar doa nak amak anjing. Ma yalaiku. Ma yalaiku. Tapi syarat kena pergi selipar belah-belah. Amat tak amin. Okey, ma yalaikuna. Maka nak ayat kata dihanyi seekor-seekor tu ada tali tekuk. Hak 200 ekor ada tali tekuk, sorak buat dengan mah. Malaikat kata, Ibrahim, peliknya. Tengok di bini dia tak ada emas sorak abu. Ibrahim, kerana pelik mu ni? Pelik ke apa? Dah dihanyi tu ada emas sorak-sorak. Kerana di bini tak ada? Jawab Ibrahim kata, benar lapis tu pada tak dihanyi. Kodoh. Benar lapis tu pada tak dihanyi.
Nak ayat atau tak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sisi kita ada berharga. Tapi apa Nabi tak biasa suruh orang betina tubik mayat jemaah. Tidak biasa suruh pergi usul mayat, cara mayat, gali liar, gali kubur. Nabi tak biasa suruh. Yang Nabi suruh orang betina adalah duduk di rumah dia dan dia khidmat kepada tok laki dia. Ni amalan yang paling besar bagi orang perempuan. Malah mayat hak sunat je. Amal mayat hak wajib saja. Hak sunat tak biasa duduk semayat. Quran tak biasa baca. Tapi duduk rumah khidmat kepada suami dia. Orang perempuan ni bila suami masuk syurga, Allah Ta'ala redakan dia dengan reda suami dia, dia turut masuk syurga hati. Wa fiha ma tastahihil anfus. Dalam syurga ikut kita nak boleh berlaku. Naknya pisah pergi masuk syurga. Panawak macam mana? Amal nak soal sikit. Orang betina ni kalau pergi nak pasar malam, pergi dengan kacak, pergi dia nak pergi kedai mana, tempat hak dia hurung ke apa? Kedai kering. Kering Hayalita lah, kering Toyota lah, tak kira kering ke apa nama, banyak kering. Nak soalnya, masa beli tu niat ke apa? Amo beli ni niat nak pergi makan pulau esok. Oh tu tak boleh pahala. Amo niat beli kering, beli lecun ni untuk nak janguk untuk tok lelaki. Beli tu boleh pahala dah boleh-boleh. Ya. Cuba boleh kita ni orang perempuan ni. Kalau nak timbul sifat kasih sayang dalam keluarga, malam-malam ni sepuluh kelik malam ni tak salah ada tidur ni. Masuk bilik kau cikai. Habis duduk luar setah, minta masa 15 minit. Buat ke apa? Jangok. Buat tubik kering ni. Papai besar tu gai letak. Cuma lagi. Sayur merah lah, si compu lah, kelabu taknying lah, biru lah, buh ke habis. Mata ni buh kontak lens. Bulu mata ni Highlander. Bulu kening bubuh ke habis. Air bawang jangan semua cuah. Pakai cuah. Lepas tu kita duk perhati abang kita rano mengun ni acaknya girong payabang. Duk gila ke payabang. Beli cuk payabang lagi. Pakar lagi. Abang kelik buka itu siang lah payabang duk sini. Ni baru jalan. Dalam rumah tangga Nabi sebut, Nabi katanya, Nabi duduk dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan bergurau. Salah satu nak dapat anak yang cidik, sunat kita gurau dulu. Malam-malam gurau. Malu babo nak gurau umur 60 dah. Nak gurau gapo? Tak payah umur 60 gurau susuk gigi pelong. Muka bakar-bakar gigi pelong. Bini pun susuk tok laki susuk bini. Pakai dah mana. Nak wis suka dalam rumah tangga. Tujuan tu ke. Lepas tu baju yang pakai malam-malam hak comel, hak bersih lah kata. Ni dia pakai hak duk dapur situ. Hak putih sekerak tu. Ada saling-saling dah. Ni dalam rumah tangga. Tujuannya nak wis ada sifat kasih sayang. Kalau nak kasih saya lagi, amo nak ayat. Bacalah dalam surah Yusuf. Surah Yusuf pada ayat yang ke-4. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Cerita Nabi Yusuf royak kepada Yakub ayah dia. Yakub ayah semalam suh mimpi sebelah bintang. Matahari, bulan, li sajidin, sujud kepada suh belaka. Nak ayat kata adik-beradik ramai-ramai Yusuf ada 12 beradik. Hak debel sekali Yusuf. Semua pakat saya kepada Yusuf. Jadi Yusuf hak debel. Maka hikmahnya ambil ayat ni kita baca di waktu malam. Kalau tok laki nak wi isteri kasih, baca. Bila sampai ayat li sajidin, ulang 3 kali niat dalam hati, ya Allah, lemuklah hati isteriku kasih kepada aku. Isteri nak baca kepada tok laki, lemukkanlah hati tok lakiku kasih kepada aku. Sudah baca kita siuk. Tapi syarat jangan makan wahta. Busuk. Aku ia jaga. Mau kelik malam ni tak ada biar tidur.
Bini boleh hayak ni, nak kera tok lelaki tidur, tok lelaki pun kera bini tidur. Gila lah. Nah, apa salahnya moga ayat Quran? Kita nak wi timur kasih saya. Bila ada kasih saya, tak ada duit, tak apa. Duk jadi seni, mudah faham. Tapi kalau tak ada kasih saya, duit banyak, balah hari-hari. Ni tujuan yang paling besar. Nabi dengan isteri-isteri dia semua kasih kepada Nabi. Ada juga satu ketika Siti Aisyah muru. Kerana Nabi duduk dengan Aisyah, duduk sebut Siti Khadijah. Siapa semelih kami seko gula-gula, suruh ambil kami itu saat ni, diberi kepada Sa'i Khadijah. No. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, supaya tak ada orang petino ke atas dunia ni. Kau duk ingat kau Siti Khadijah lagi mati lama dah. Salah satu sunnah Nabi, bila kita ingat kepada si mati, ayah kita ke, isteri kita ke, suami kita, ia baik dengan dia masa ia hidup. Ayah kita sayang rapat dia, kita giziarah sayang dia tu. Ni sunnah Nabi. Habis Nabi ambil gula, wi kepada sayang Khadijah. Maka Nabi wayak kepada Aisyah, kata, wahai Aisyah, boleh aku ingat, aku sayang kepada Khadijah ni kerana Khadijah orang betina yang masuk Islam mula-mula kali. Masa aku duduk Mekah, aku tak ada makan, dialah tolong aku. Masa orang kafir Quraisy benci kepada aku, hamak aku, tapi bila aku duduk dalam rumah, Siti Khadijah lah yang baik dengan aku. Malam-malam belum pada tidur, maaf kepada aku dulu. Salah satu orang betina, kalau nak tidur di waktu malam, belum nak pejam mata, sebutlah patah dengan tok lelaki. Abang, maaf dah hari ni. Sikit ni ya. Nah. Walaupun lep pagi kita duk bertekan, duk baloh buku tu, buku ni, buku hutan macam-macam lah. Tapi tengah malam kalau orang betina raya, abang maaf. Abang yang kata, ya tak apa. Allah Ta'ala redakan dia. Tapi kalau lelaki tidur di dalam hal dia tak reda, duk sakit hati, duk nak marah, jenera dengan lagu tu, malaikat di waktu malam duk laknat kepada kita orang betina sampai kepada waktu subuh. Nyanyilah, hak tu duk nyakit ke apa tu. Ni kita kena jaga di antaranya. Nah, nak ayat katanya, kalau kita kasih kepada Nabi, kena beramalkan sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi. Bila temu sama Islam, kita wisalah, Assalamualaikum. Nah, demo pun jawab, Waalaikumsalam. Tapi syarat wisalah betul. Kita duk dengar orang wisalah ni, go. Kadang-kadang, Kom. Kom. Hak tu, Lam. Supaya fok siya dah. Cak pai nai, ya tak kecek lagu ni. Nai. Hak tu, cak pai talat, lat. Nai, lat. Assalamualaikum, lam. Kena wisalah betul. Assalamualaikum. Jangan panjang kalau pergi ikut naro, ikut tabah, golok lah. Assalamualaikum. Waktu berjawab, Waalaikumsalam. Lu, mana ping? Habis orang kok nu amak ayah tak lari. Siau. Sini, cok. Cok. Napa ni? Oh, sedap. Kalau kok nu, nata ni. Jadi tak berasa nak marah. Inilah di antaranya. Oleh itu, salah ni kena sebut we kena. Ya supaya kita baik. Kita semaya mula start dengan baik, suk dengan we salah. Maya ni. Kalau kecek bab semaya panjang. Sikit ya. Semaya masa kita takbir kena sebut we kena. Allahu Akbar. Tengok tu lambat. Tak kena. Kadang-kadang panjang. Allah. Tanu jadi panjang. Kerana hati dia tidak ingat. Sengaja aku semaya fardu gapo Fardu tak ingat. Dia ingat kau sekerak kau tu. Pada Zuhur. Ya Allah. Jangan cepat lajak. Kalau orang muda-muda ni, kalau duduk gaduh dengan tadika, labak. Kenapa? Labak. Tak boleh. Kena berlalu semaya. Allahu Akbar. Supaya duduk ber tu lah. Habis balasah tak ada orang pergi semaya, masjid tak ada orang pergi semaya kerana ber tak betul. Labang-labang. Ya ber.
La bang. Tak ada nak berbunga. Syallah. Wa asyhadu la ilaha illallah. Hak teruk sekali. Hayya ala falah. Masya Allah. Dia nak pergi semayang. Kalau lepas subuh ke as-salatu khairum maidainan. Kalau sebut maidainan ke bangun weh. Anda faham maidainan lau. Tentu lau. Baik kena. Lebih lagi dalam semaya Allahu Akbar. Nak rokok Allahu Akbar. Wikno. Sunat masa kita takbir Allahu Akbar, sunat akik tangan. Akik tangan pelak-pelak pula dah. Cuma duduk gitu. Fak silap Allah. Dah juga. Hak tina bergeling. Allah dan. Masya Allah. Kena hawas-was teruk lagi. Usalli tu kocok balasah. Usalli. Lepas tu dia takbir. Bunyi. Bat. Bar tu ke Allah. Luruh berah anak-anak. Siap semaya lagu ni jolo lah. Tak comel maya. Nak takbir we kena. Tangan kita ni, hujung ibu ni betul. Cupi telinga bawah ni. Hak telunjuk betul di atas. Bukan duduk di telinga, duduk depan. Allah. Tapak tangan hadap kiblat. Allah ni radap dia. Ni baru comel. Walaupun sunat tapi kita takbir baik, ya comel bagus. Banyak lagi lah kalau bak semaya tak ada orang malam ni. Dah. Dari itu ayat katanya amalan-amalan bila kita mengikutkan sunnah Nabi, kita adalah kekasih Nabi. Dan yang terakhirnya untuk kita kasih kepada Nabi, iaitulah kita kena banyak salawat kepada Nabi. Kerana Allah Ta'ala selawat pada Nabi. Nabi sebut dalam hadis, man salla alayya salatan. Barang siapa selawat kepada aku sekali saja, sallallahu alaihi biha ashran. Allah Ta'ala selawat kepada kita, siapa kepada 10 kali. Apa makna Tuhan selawat kita? Tuhan benar baik rahmat kepada kita 10 kali rahmat. Apa makna rahmat? Kita dulu malas maya, tapi dengan kita banyak selawat, yang mari sejuk hati. Wasa nak mari masjid, wasa nak dengar orang mengajar, wasa nak pergi bergaduh dengan babo-babo mengajar. Ni dia. Dengan sebab kita selawat tu rahmat. Benar baik. Kita takutnya hati kita gelap. Tak ada amalan ni dengan menyebabkan kita saat ni jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Kalau orang ber. Bolehkah nak mari masjid tu gak lama? Kadang-kadang orang ber. Gapo kita sebut? Beda. Duk 10 minit orang kau mak Allahu Akbar. Kau mak dah weh. Tu kau dik tengok atas orang. Duk sampai 10 minit pula orang kelik. Lah sudah dah. Tu kau tak pergi lagi. Masya Allah. Kena bergaduh kita dengan solah. Kerana soalan kita dalam kubur, lepas pada man rabbuka wa man nabiyyuka, Allah Ta'ala suruh malaikat tanya hasmaya. Kalau semaya kita tu bagus, maka Allah Ta'ala terimakan semaya kita. Nabi masuk Isra' dan Mi'raj. Nabi tengok banyak orang duk hatuk pala di tiang. Hatuk pala pecah pala. Hatuk pala pecah pala. Nabi tanya, ya Jibril, gapo ni? Jibril katanya, ini adalah kelakuan orang yang kena azab hidup atas dunia malas semaya. Pala dia saya nak sujud kepada Allah, hari ini Allah Ta'ala akan hancurkan pala dia. Allah. Kita hadut semaya dah ni pun takut Tuhan tak terima. Apatah lagi yang tak pernah semaya langsung. Gaduhkanlah kita semaya. Lebih lagi semaya berjamaah di masjid. Ini adalah sunnah Nabi. Oleh itu, yang terakhir saat ini kita kena banyakkan selawat kepada Nabi. Kerana kita banyak selawat Nabi, Allah Ta'ala bagi benda baik kepada kita. Kerana suruh selawat? Kerana nak witimu dalam hati kasih kepada Nabi. Kita tahu Bilal bin Rabah tu kebel bagi Nabi. Lepas pada Nabi mati, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah.
Maka Bilal bin Rabah wayak kepada Abu Bakar, kata, Abu Bakar, aku minta tak seduk di kota Madinah, aku nak pergi duduk di Habasyah negeri aku. Maka kih ke apa? Sayyidina Bilal katanya, kihnya aku tak boleh tengok kota Madinah, aku nampak Muhammad, nampak Rasulullah. Tak boleh tengok rumah Nabi, nampak ingat kepada Nabi. Tak boleh tengok masjid, ingat kepada Nabi. Tak boleh tengok di media tu, di situ, di sini, nampak Nabi, nampak Nabi. Tak boleh duduk di Madinah, ingat kepada Nabi, minta nak duduk di Habasyah. Bila-bila pergi duduk di Habasyah, duduk tak ada sampai setahun, bila tinggal ber. Lepas Nabi mati, tak ber dah bila. Tetapi Sayyidina Bilal duduk di waktu satu malam, dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mari Bilal, lamanya mu tak sebut nama aku, mu tak ingat diku dah ke? Bangun pagi petiak, menangis mengalir air mata, sipai dengan kuda, naik kuda selalu dah, jalan kaki mari Madinah, ziarahkan kubur Nabi. Bila-bila sampai di Madinah, sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali sambut Sayyidina Bilal. Dalam setengah kisah sebut, Bilal ambil pipi ni rosak di batu Nabi, di kubur Nabi. Bilal panggil, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bertiak Sayyidina Bilal, sahabat lain tak biasa tengok lagi Bilal tiak macam ni. Abu Bakar tanya, Bilal, kenapa kamu menangis apa gitu lalu ni? Jawab Bilal, katanya, Abu Bakar, aku telah mimpi dengan Rasulullah. Aku takut lepas aku mati tak boleh duduk sekali dengan Rasulullah dalam syurga. Abu Bakar kata, Bilal, air mata yang terbit daripada hatimu sayang kepada Nabi, maka jaminkan kamu masuk dalam syurga bersama Rasulullah. Bilal segar. Abu Bakar kata, Bilal, lama tak dengar Bilal bel. Minta Bilal naik bel sekali. Bilal kata, Abu Bakar minta maaf, aku tak boleh sebut nama Muhammad di dalam azan. Umar minta pula, Bilal, bel sekali Bilal, minta maaf lah, saat ni kuda royak dah tak boleh bel. Tiba-tiba dua orang budak yang bernama Hasan dan Husin. Hasan duduk atas riba sebelah lek kanan Bilal, Husin duduk atas riba sebelah kiri. Hasan Husin kata, Bilal, minta tolong bel sekali, lama Bilal tak bel. Bilal menangis bila dengar suara Hasan Husin, kerana pia ni cucu Rasulullah. Maknanya kalau Bilal tak bel pada hari ni, Bilal tolak permintaan Rasulullah. Cucu Rasulullah, suka Rasulullah dah. Bila naik di atas sutuh, Bilal mula start bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila-bila bel siapa kepada nak sebut, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bila tak boleh sebut. Bila sebut sekat Asyhadu anna Muhammad, berhenti Sayyidina Bilal keleh. Tak boleh nak sebut nama Muhammad di dalam azan. Maka dalam kisah sebut, Sayyidina Bilal bila duk keleh, duk tiap menangis sampai pitai reboh. Abu Bakar, Sayyidina Umar naik gerak Bilal, bangun Bilal, kenapa kamu tak azan weh habis? Bilal jawab katanya, aku tak boleh sebut nama Muhammad kerana aku nampak Muhammad tubik pintu rumah naik di atas masjid. Aku tak boleh sebut nama Muhammad. Ni nak ayat kata kasihnya Sayyidina Bilal, rindunya kasih kepada dia. Nama Nabi tak boleh sebut kerana ingat kepada Nabi. Maka kita siapakah begitu? Nah, Nabi ni kita tahu belum pada Nabi mati. Nabi SAW tak kala nak wafat, nak mati ni, nah, dalam satu hari-hari yang terakhir, hari yang terakhir Nabi tubik maya Zuhur. Sayyidina Ali pimpin Nabi pergi masjid, Nabi tolak Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar takbir.